dan tidak beradab dengan orang lain, dan juga peninggalan sejarah Islam seperti meruntuhkan rumah-rumah di atas makam sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Mekah, yang di Mekah, di Baqi' dan di Madinah, dengan menggunakan bahan letupan. Begitu juga kubah tempat kelahiran Nabi lain dijadikan kandang kuda atas desakan masyarakat Islam antara bangsa tempat itu. Sekarang ini dijadikan perpustakaan. Kalau tidak kerana campur tangan masyarakat Islam antara bangsa, nescaya kubah putra, yaitu makam Rasulullah di Masjid Nabi dan juga makam Nabi Ibrahim di Masjidil Haram hendak dimusnahkan kerana mereka menganggap semuanya ini bid'ah dan menyesatkan. Sudah Jumat yang dirahmati, puak Wahabi juga perlu melarang daripada melakukan perkara-perkara yang berikut. Antaranya, pertama, melarang mengadakan perayaan pada hari Maulid Rasul dan hari Isra Mi'raj. Semuanya ini dianggap maksiat dan perlu dihapuskan. Kedua, melarang melakukan azan, terutamanya menggunakan radio dan pembesar suara. Ketiga, melarang membaca kafilah. Keempat, melarang melakukan Al-Quran. Kelima, melarang membaca salawat kepada Nabi serta memuji-muji baginda seperti beradat dan berjanji. Keenam, melarang mempelajari sifat Rasul pada pahaman mereka. Ilmu tauhid hanya berkisar pada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah sahaja. Semua perkara yang disebut tadi dianggap sebagai bid'ah yang menyesat dan maksiat yang perlu dihapuskan. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengatasi genjaran pecahan akibat pahaman-pahaman yang dibawa oleh mereka, maka umat Islam hendaklah pertama kembali kepada hukum Allah seperti terkandung dalam Al-Quran dan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk hikmah dan siap sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama mustahab. Kedua, sentiasa merodok dan mematuhi semua arahan dan fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam dan Al-Aqsa Melayu Faham yang telah diperkenalkan oleh Kebawah Malaysia Muhammadiyah Mustahab selaku ketua agama negeri. Ketiga, berusaha mendalami ajaran Islam dengan mengikuti kelas-kelas dan ceramah-ceramah agama yang diadakan di masjid, di surau-surau atau di mana saja oleh guru-guru yang berpengalaman yang telah diterlihatkan dan juga yang mendapat kebenaran mengajar oleh pihak-pihak berkuasa agama. Keempat, tidak menyalahkan amalan yang telah diamalkan dan diterima pakai oleh masyarakat Islam di negeri ini. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, amalan-amalan seperti bertauhid, berzanji, solat sunat sebelum Jumat, bertahlil untuk Arafah, membaca Yasin pada malam Jumat, membaca lafaznya sebelum mengikat takbir, berwirid dan berzikir kuat lepas solat subuh, bersedekah pada Al-Quran pada Jumat, membaca qunut solat subuh, menziarahi kubur bersalaman selepas solat hajat secara berjemaah dan selainnya amalan-amalan yang diputuskan oleh ulama kita sebagai sunnah dan boleh diamalkan karena dia telah diputuskan oleh ulama Islam. Tetapi dengan berasaskan kitab-kitab mustabar dalam mazhab Syafi'i, tetapi mengikut pahaman Wahabi yang tahu bahawa amalan yang disebut tadi adalah bid'ah yang sesat dan boleh masuk neraka. Memang pada hari ini menyeru kepada semua umat Islam supaya menghormati keputusan yang telah diputuskan oleh ulama-ulama kita. Ini juga merupakan satu keputusan dari pihak berkuasa agama, khususnya di negeri Malaysia. Perkara ini perlu dinyatakan kerana memandangkan kebelakangan ini sedang tak tergelincir. Penceramah-penceramah luar yang telah berharap dan tidak menjaga perasaan masyarakat Islam di negeri ini dengan menimbulkan isu-isu yang telah diselesaikan, yang telah dibincangkan oleh ulama tersebut.
sekiranya perkara ini dibiarkan, ianya boleh mencetuskan kerusakan dan perpecahan umat Islam di negeri ini. Sebenarnya dalam soal ini seharusnya kita tidak menjadi perbincangan pada cara ini, kerana perkara-perkara yang disebut atas tadi telah pun diputuskan oleh ulama-ulama yang terdahulu, yakni ulama-ulama Muhammadiyah. Yang seharusnya umat Islam pada hari ini banyak perkara lagi yang kita harus bersama-sama membasmi yang berlaku pada hari ini. Hendaklah kita bersama-sama membasmikan perkara-perkara besar seperti hiburan-hiburan yang boleh merusakkan akhlak dan akhirnya boleh membawa kehancuran akidah umat Islam dan remaja-remaja hari ini. Itulah perlu yang kita harus membincang dan mencari cara supaya remaja-remaja kita tidak terlibat dalam hiburan yang melampaui. Dan juga umat Islam pada hari ini sama ada dari pihak bawah dan atasan bersama-sama memerangi sadar yang melibatkan remaja-remaja kita dan akhirnya membawa kepada boleh murtad pesawat itu. Dan hendaklah bersama-sama membincang mencari jalan penyelesaian untuk memanggil umat Islam bersama-sama beramai-ramai ke masjid untuk mengadakan solat berjemaah dan memenuhi pelajaran-pelajaran agama dan lain-lain yang perlu ditangani bersama oleh umat Islam pada hari ini, memandangkan setiap masjid makin hari makin kurang, makin hari makin kurang dalam berjemaah, melainkan dipenuhi tetap dengan pada hari Jumat dan hari raya saja. Oleh itu, umat Islam pada hari ini adalah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menyuruh remaja-remaja kita kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Mudah-mudahan remaja kita ini tidak terlibat dalam perkara-perkara mungkar dan maksiat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya rabbal mustaghfirin wa ya najatat